Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin, insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Mumtahanah. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat yang ke-7. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat yang ke-8 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat-ayat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita tentang permusuhan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Sehingga kan pada ayat yang pertama Allah Ta'ala menyatakan dengan tegas, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya, sebagai teman rapat kamu, ya, pengikutan kamu atau yang semakna dengan itu. Tetapi pada ayat 8 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahawa bukan setiap orang bukan Islam itu musuh bagi kita. Bukan setiap orang bukan Islam itu dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Ada golongan bukan Islam yang mana Allah Ta'ala tidak melarang kita sama sekali untuk berbuat baik kepada mereka. Inilah keadilan yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk membenci mereka semata-mata oleh kerana mereka berbeza keyakinan kepada kita. Tetapi Al-Quran menyatakan bahawa mereka musuh kita ialah kerana perbuatan mereka sendiri terhadap umat Islam. Maka umat Islam tidak membenci mereka oleh kerana semata-mata mereka bukan Islam. Islam menyatakan mereka sebagai musuh kerana memang mereka memusuhi umat Islam. Seorang-orang bukan Islam yang tidak mengacaukan umat Islam, mereka tidak mengganggu umat Islam, dan mereka hidup berdampingan baik dengan orang Islam, agama ataupun Al-Quran tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu. Kalau mereka tidak melakukan jenayah itu kepada kamu,
Pertama, mereka tidak memerangi kamu kerana kamu beragama Islam. Kerana salah satu alasan orang-orang bukan Islam sejak daripada zaman dahulu kala, zaman Nabi SAW lagi, mereka memerangi umat Islam bukan kerana umat Islam ini melakukan sesuatu yang salah, tidak, tetapi oleh kerana mereka beragama Islam. Ya, dan termasuk juga jenayah yang mereka lakukan, mengusir keluar orang-orang Islam daripada tanah air mereka, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi kita SAW dan para sahabat dekat Mekah dahulu. Akhirnya Nabi dan para sahabat mesti keluar daripada Mekah oleh kerana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dekat sana. So, seandainya mereka tidak melakukan kedua-dua jenayah besar ini, pertama, memerangi agama kamu, mengacaukan agama kamu oleh kerana kamu orang Islam. Yang kedua, mereka tidak menghalau, mengusir kamu daripada tanah kelahiran kamu, maka Allah Ta'ala tidak pernah melarang kita antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, daripada berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik dekat sini Allah Ta'ala tidak sebut apa jenis dia. Maknanya seluruh jenis kebaikan boleh kita lakukan kepada mereka, boleh kita buat kepada mereka. Misalkan kita bagi hadiah kepada mereka boleh, bermuamalat dengan mereka boleh, bergaul dengan mereka boleh, berkata-kata yang baik kepada mereka boleh. Bahkan ayat ni kita baru saja lagi melaksanakan hari raya kurban, ya, ataupun hari raya haji. Ada ulama membahaskan satu persoalan, boleh tak memberikan daging korban kepada orang bukan Islam, ya? Dan jawapannya ialah banyak disebutkan para ulama, termasuk ulama-ulama daripada Al-Azhar, ya, begitu juga ulama-ulama daripada Lajnah Daimah daripada Saudi Arabia, boleh untuk memberikan daging korban kepada orang bukan Islam. Apa hujjahnya ayat ni? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu ataupun menghalau kamu daripada tanah kelahiran kamu. So, termasuklah berbuat baik dekat situ memberikan sebahagian daging korban kepada mereka, ya. Maka ramai ulama yang membolehkan itu. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat sini antabarruhum, untuk engkau berbuat baik kepada mereka. Allah Ta'ala tidak sebut apa maksud berbuat baik dekat sini, atau Allah Ta'ala tidak menghadkan berbuat baik dekat sini, menunjukkan bahawa segala macam bentuk kebaikan yang tidak ditegah oleh agama kita daripada melakukannya adalah boleh dilakukan kepada mereka. Yang kedua, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Keadilan sesuatu yang sangat mahal. Maka agama tidak, Allah Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada mereka. Bersikap adillah kepada mereka. Maka oleh kerana itu, Islam tidak mengajar kita untuk menanam benih kebencian dalam hati kita kepada orang bukan Islam kalau semata-mata mereka bukan beragama Islam. Allah tidak melarang kita. Allah Ta'ala tidak mengajar kita untuk membenci mereka. Islam menyatakan permusuhan kepada orang bukan Islam hanya kepada orang bukan Islam yang melakukan jenayah kepada umat Islam, seperti memerangi umat Islam, ya, mengganggu umat Islam, atau bahkan sampai ke tahap nak mengusir umat Islam daripada tanah air mereka sendiri. Itu barulah dinyatakan permusuhan dengan mereka. Tetapi kalau mereka tidak melakukan itu, hidup dengan baik dengan kita, so agama tidak melarang kita daripada berbuat baik kepada mereka, bermuamalat dengan mereka, bahkan berlaku adil kepada mereka. Dan praktik ini telah pun dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah daripada Asma
binti Abi Bakar. Asma anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Atatsni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada masa dahulu pernah datang ibu kepada Asma, yang mana pada ketika itu ibu kepada Asma ni wahia musyrikah. Dia seorang yang musyrik. Dia tak beriman kepada Allah Taala. Dia datang menjumpai Asma binti Abi Bakar. Dia nak minta tolong. Lalu Asma ni pun bimbang, ya, maka dia pun datang kepada Nabi bertanya, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha. Dia pun datang pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya berhubungan dengan ibu saya? Boleh tak saya jumpai dia, ya, mungkin menolong dia dan lain sebagainya? Boleh tak? Apa jawapan Nabi SAW? Qala na'am. Kata Nabi, ya, sila, boleh. Ya. Jadi semata-mata berbeza akidah, berbeza keyakinan, berbeza agama, Islam tidak melarang kita untuk stop semua kebaikan dengan mereka. Maka kebaikan yang diajarkan dalam agama kita bukan sekadar kepada sesama Islam sahaja, bahkan kepada orang bukan Islam. Dan berbuat baik kepada golongan bukan Islam ini bukanlah berarti kita ini bermudah-mudah dalam beragama, ya, atau tidak menjunjung tinggi ajaran agama. Tidak demikian. Malah berbuat baik kepada golongan bukan Islam ini tentu mereka yang tidak melakukan jenayah kepada umat Islam tadi, itu termasuk bahagian daripada dakwah. Termasuk bahagian daripada dakwah. Jadi antara hikmah kenapa Allah Ta'ala membolehkan kita berbuat baik kepada orang bukan Islam yang tidak melakukan jenayah kepada kita, kerana itu bahagian daripada dakwah. Jadi kita perlu menampilkan Islam ini dengan imej yang rahmah, imej yang baik, dan itu kita kena tunjukkan dalam bentuk perbuatan kita kepada mereka. Ya, jangan sampai orang ni tidak mahukan Islam oleh kerana melihat sikap kita yang tak baik. Maka antara hikmahnya ialah sababun fin syirahi sudurihim lil Islam. Dengan kita berbuat baik kepada orang bukan Islam, itu menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala melapangkan dada mereka sehinggakan mereka nanti boleh masuk dalam agama Islam. Yashhadu bihadha tarikh wal waqi', dan ini telah dibuktikan oleh sejarah dan fakta-fakta yang berlaku bahawa ada ramai orang bukan Islam kemudian mereka memutuskan masuk Islam kerana melihat akhlak baik yang ditunjukkan oleh oleh orang-orang Islam kepada mereka, ya. Baik. Jadi sebenarnya kita tidak dilarang Allah Ta'ala daripada berbuat baik kepada mereka, ya, tetapi tidak juga mencintai mereka. Jadi gini, berbuat baik dengan mencintai itu dua perkara yang berbeza. Atau menjalin hubungan yang baik dengan mencintai itu dua perkara yang berbeza. Menjalin hubungan yang baik itu kita sekadar menjalin muamalat yang baik, bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, tidak membenci mereka dan lain sebagainya. Manakala mencintai itu sudah lebih daripada itu, maka itu tidak dibolehkan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Maka
kita hanya dibolehkan sekadar berbuat baik kepada mereka tanpa mesti mencintai mereka, ya, tapi bukan juga membenci, ya. Baik, kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak melarang orang-orang beriman daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi umat Islam kerana agama dan tidak mengusir umat Islam daripada tanah kelahiran mereka, ya. Kenapa Allah Ta'ala membolehkan kita untuk berlaku adil kepada mereka? Innallaha yuhibbul muqsitin, kerana Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka keadilan yang diajarkan dalam Islam bukan sahaja kepada sesama umat Islam, bukan sahaja kepada orang-orang yang kita sayang, bukan sahaja kepada orang-orang yang rapat dengan kita. Bahkan keadilan yang dicintai Allah Ta'ala itu termasuklah keadilan kepada orang bukan Islam. Kalau keadilan kepada orang bukan Islam sahaja dicintai Allah, apatah lagi keadilan yang kita terapkan kepada orang Islam. Maka salah satu asas utama prinsip yang dibawakan oleh Islam ni ialah prinsip keadilan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan kamu daripada berbuat adil, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala mendahulukan adil baru kemudian ihsan, berbuat baik. Artinya apa? Keadilan suatu perkara yang sangat penting dalam agama Islam, dan sesiapa sahaja yang menegakkan keadilan ini, sama ada dalam masalah hukum hakam, dalam penilaian, dalam kehidupan secara am, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Maka kita ini mestilah menjadi ejen-ejen yang menegakkan keadilan dalam setiap sisi kehidupan. Keadilan ni bukan sahaja dekat mahkamah, tetapi keadilan ini termasuk dalam banyak polisi, termasuklah dalam ruang lingkup kehidupan kita yang sangat am, ya. Kalau kepada orang bukan Islam sahaja kita digalakkan berlaku adil, apatah lagi kepada sesama umat Islam, ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, jangan sampai kerana kebencian kita, ketidaksukaan kita kepada satu kaum, kepada satu puak, membuat kita kemudian tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, kata Allah, kerana itulah yang lebih hampir kepada ketakwaan. Jadi keadilan, menegakkan keadilan dan ketakwaan itu ialah dua perkara yang tak dapat dipisahkan. Salah satu amalan yang menghampirkan kita dengan ketakwaan, membawa kita sangat hampir dengan takwa itu ialah bersikap adil. Dan bersikap adil ini sangat am. Adil dalam keluarga, adil terhadap anak-anak, adil terhadap kehidupan sosial kita, dalam menilai orang, dalam macam-macam lah, banyak. Tegakkanlah keadilan itu, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
pada ayat sebelum ni tadi Allah menjelaskan kepada kita bahawa kita tidak dilarang daripada berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak melakukan jenayah kepada kita, seperti memerangi kita kerana agama ataupun mengusir kita daripada tanah kelahiran kita. Maka pada ayat 9 ni Allah Ta'ala kemudian memberikan penegasan untuk menjelaskan lagi, menambah penjelasan apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 8 sebelum ni. Maka kata Allah, innama yanhakumullah, Allah Ta'ala hanya melarang kamu, anil ladina qatalukum bisababid din, ya, wa akhrajukum min diyarikum wa awanul kuffara ala ikhrajikum an tawallawhum bin nasrati wal mawaddah. Jadi ya Allah Ta'ala larang kita daripada berbuat baik, berkawan rapat, mencintai kepada orang bukan Islam itu yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 ciri pada mereka. Kalau ada 3 ciri ini pada orang bukan Islam, maka kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka, berkawan rapat dengan mereka, apa saja tak boleh, dan mereka adalah musuh kita. Jadi Islam memberi garis panduan yang sangat jelas. Apa 3 ciri itu? Yang pertama, qatalukum fid din. Orang bukan Islam yang memerangi agama kita atau memerangi kita kerana agama kita. Kalau zaman dulu mereka berperang, ya, kalau zaman sekarang mungkin bentuk perang dia lain. Mungkin orang bukan Islam yang suka kacau Islam, burukkan Islam, rosakkan Islam, fitnah Islam, nak hancurkan Islam dengan pelbagai strategi yang dia buat. Ini tidak boleh kita berbuat baik kepada dia kerana dia telah melakukan jenayah terhadap kita. Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum. Orang bukan Islam yang mengusir kita daripada tanah kelahiran. Kalau kita perhatikan ayat 8 dan ayat 9, Allah Ta'ala menyebutkan 2 jenayah yang berkaitan dengan tanah air. Ya, pada ayat 8 tadi Allah Ta'ala menyatakan kita tidak dilarang daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita kerana agama dan tidak mengusir kita daripada tanah kelahiran. Pada ayat 9 ni Allah menyatakan lagi sekali untuk menguatkan yang ayat 8 tadi, bahawa Allah Ta'ala melarang kita daripada berbuat baik kepada orang bukan Islam yang hendak mengusir kita daripada tanah kelahiran kita. Maka daripada sini kata para ulama, ayat-ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita, ya, betapa tanah kelahiran itu satu perkara yang penting dan amat dekat dengan hati kita. Maka ayat ini kemudian boleh menjadi satu asas bagi kita untuk mencintai tanah kelahiran kita, untuk mencintai negeri kita masing-masing, untuk mencintai negara kita masing-masing. Jangan membenci negara kita, jangan membenci tanah kelahiran kita, jangan membenci negeri kita, kerana tanah kelahiran, negeri kita, negara kita di mana kita lahir dan hidup, itu adalah tempat yang sangat dekat dengan hati. Maka menghalau orang daripada tanah kelahirannya adalah satu jenayah yang amat besar dalam pandangan Islam. So oleh kerana itu, kita mesti mencintai tanah air kita, kita mesti mencintai negara kita. Itu ajaran Islam. Ya, maka ada ungkapan, bukan hadis sebenarnya, ya, hubbul watan minal iman. Mencintai negara, mencintai negeri bahagian daripada iman, ya. Walaupun itu bukan bahagian daripada hadis, ya, namun pernyataan itu sebenarnya tidaklah salah. Kerana Islam itu mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita dan mengeluarkan orang daripada tanah kelahirannya, daripada negerinya, negaranya, itu satu jenayah yang besar dalam Islam. Ya, jadi tidak boleh. Maka kalau ada orang bukan Islam, dia nak menghalau orang Islam daripada negeri tersebut, maka kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Kerana dia telah melakukan satu jenayah besar kepada orang Islam. Ini tidak boleh berlaku, ya. Baik, kemudian yang ketiga, وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ. Ciri yang ketiga orang bukan Islam yang kita tidak boleh
berbuat baik kepada mereka ialah orang bukan Islam yang membantu orang lain untuk mengusir umat Islam daripada negeri itu. Mungkin dia tidak terlibat secara langsung. Dia tidak terlibat secara langsung, tetapi dia bermain di belakang layar. Dialah yang mengatur strategi. Dia sokong dengan dana dia yang ada. Ya, dia beri pelbagai keperluan, fasiliti, mengatur strategi bagaimana supaya umat Islam keluar daripada situ. Ya, jadi orang bukan Islam yang macam ni pun tidak boleh kita untuk berbuat baik kepada mereka, dan mereka adalah musuh kita. Jadi jelas prinsip dalam Islam, siapa orang bukan Islam yang musuh kita dan siapa orang bukan Islam yang musuh kita, jelas. Jadi jangan kita ingat pula semua orang bukan Islam tu musuh kita. Tak. Ya. Atau jangan kita pula mengatakan bahawa semua orang bukan Islam itu tidak salah. Maka kita perlu melihat dengan betul, ni orang bukan Islam yang ni macam mana. Jangan kita hukum sama rata semua. Ya. Jadi dalam menilai orang bukan Islam pun jangan kita menilai mereka sama rata semua. Jangan. Ada mungkin puak bukan Islam yang suka buat jenayah kepada orang Islam, seperti 3 perkara tadi. So ini musuh kita. Tetapi ada orang bukan Islam, dia hidup baik dengan kita, berjiran dengan kita, berkawan dengan kita, bersosial dengan kita. Bahkan kita boleh bekerjasama dalam urusan-urusan sosial. So, agama tidak melarang kita daripada berbuat baik kepada mereka. Maka kalau kita teliti lebih dalam ayat Allah Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala menyatakan orang bukan Islam sebagai musuh kita bukanlah semata-mata kerana berbeza agama dan keyakinan kepada kita, kerana sudah menjadi satu ketetapan Allah Ta'ala bahawa akan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Itu ketetapan Allah. Sudah ada ketetapan Allah Ta'ala. Maka kemudian orang bukan Islam yang menjadi musuh kita kalau mereka memerangi kita, ya, mengusir kita atau membantu orang lain untuk menghancurkan kita, barulah mereka ini musuh kita dan kita tak boleh langsung berbuat baik dengan mereka. Inilah yang dijelaskan Allah Ta'ala pada ayat ni. Baik, kemudian pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, ya, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sesiapa yang menjadikan mereka itu sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya macam ni, sesiapa yang menjadikan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, yang mengusir umat Islam dan menolong orang lain untuk menghancurkan umat Islam, maka sesiapa yang menjadikan orang bukan Islam yang macam ni sebagai sahabat dia, kawan rapat dia, kawan dia berkasih sayang, bekerjasama dengan mereka, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu ialah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang terkeluar daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh bekerjasama dengan mereka kerana mereka hendak melakukan jenayah kepada umat Islam, dan perbuatan itu ialah perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya ingat ayat 7 dan ayat 8 daripada surah Al-Mumtahanah ini memberi penjelasan yang sangat jelas kepada kita siapakah orang bukan Islam yang kita boleh berbuat baik kepada mereka, dan siapa pula orang bukan Islam yang kita tak boleh sama sekali berbuat baik kepada mereka. Maka kita perlu memilih dan memilah. Kita perlu untuk melihat secara saksama di antara orang-orang yang bukan Islam tadi, siapakah yang kita boleh berbuat baik dengannya dan siapa yang tidak. Tengok perbuatannya, ya, tengok perbuatan dia bagaimana. Intinya macam yang saya sebut tadi, Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang bukan Islam
kalau semata-mata mereka berbeza agama dengan kita. Islam melarang kita daripada berbuat baik kepada orang bukan Islam apabila mereka sudah melakukan perbuatan jenayah kepada kita seperti memerangi, mengusir atau menolong orang-orang yang hendak mengusir dan menghancurkan umat Islam. Baik, saya ingat kita tangguhkan kuliah kita sampai ayat 9 ini saja, kerana ayat 10 agak panjang sikit, takut masa tak cukup untuk menjelaskan ayat Allah Ta'ala ni. So insya-Allah Ta'ala kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, perbahasan mulai daripada ayat 10 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.